Zikir ni tak perlu kira pun. Cuma kena faham dalam ibadat ada dua. Yang pertama, sekiranya zikir ataupun solat ataupun perkara yang tak perlu kepada jumlah, maka tak kisah. Tapi kan kita belajar zikir 300 pagi, 300 petang kan. Jadi 100 subhanallah, 100 Allahu Akbar, contohnya 100 la ilaha illallah. Jadi kita perlukan tasbih untuk hitung. Jadi dengan hitungan tadi kita tahu. Itulah tak nak riak sebenarnya, tapi bila ada tanya ni, nah jadi tunjuk sikit lah. Jadi kita ada yang digital, Allah. Kita ada yang manual. Okay, kita ada manual satu. Ni benda ni tak di-plan, tiba-tiba ada kat sini, maknanya nampak tak betapa ahli ibadat kan? Dua. Tiga. Banyak lah tasbih. Alat-alat tadi kita gunakan sebagai penjadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang disebut sebagai apa? Yang disebut sebagai bila besok kita mati, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Jadi kalau paling tidak kalau kita mati pun orang sebut dah, oh ini tasbih ayah engkau, ini tasbih suami saya, ini tasbih ayah engkau, ini tasbih mak engkau. Jadi tasbih itu telah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga saksi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan dia itu alat untuk kita. Itu penting dia. Itu penting. Dan mudah-mudahan Nabi SAW sebut apa? Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Ini ada satu soalan, Ustaz boleh bagi pendapat sikit tentang suami yang suka burukkan isteri kepada keluarga dia? Okey, sekejap kita jawab. Kita jawab soalan Zaidi dulu. Dah susah ni nak jumpa Zaidi ni. Nah, orang terkenal ni susah. Aku pun sama juga susah. Nah, baik. Maka dia kata apa? Allah ya salam. Jadi Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, kalau salah minta Zaidi dengan aku betulkan lah. Nabi sebut apa dia? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya umat aku mengikut amalan terakhir dia. Okey. Jadi kalaulah kita melazimi, walaupun kita duduk dekat site kan, kita duduk dekat tempat kita syuting ke kat mana-mana kan, bila ada tasbih ni paling tidak dia menjadi peneman kita. Tengah duduk tunggu nak shoot, tunggu Allah. Zaidi sampai saya datang. Oh, dengan tasbih nak kan. Nah, jadi orang nak panggil pun seram kan, tengah duduk macam ni, orang bisik, orang cakap slow. Zaidi kau punya chill. Nah, dia orang cakap jadi terima kasih Syazatul. Jadi dia kata Zaidi, engkau punya ni kita bagi lagi 10 minit Dia cakap kita pun jadi hormat, dia jadi lembut, bukan sebab kita soleh, tapi kita kena beramal soleh. Sebab tu pasal tak, bila kita buat perkara-perkara baik, susah untuk kita nak buat perkara tak baik. Contoh bila kita pakai kepiah, contoh kan, bila pergi rumah kenduri, tengok orang beratur nak makan lapar kan, kita pun macam kontrol. Sebab apa? Segan lah kita pakai kepiah kan, takkanlah kita nak tu. Faham tak? Jadi maksudnya apa? Tasbih ni dia menjadi peneman kita. Jadi tasbih ni akan menjadi peneman kita. Jadi setiap orang wajib ada. Malu kita kalau kita mati, tak ada alat-alat apa orang cakap, alat-alat ibadat tak ada, malu kita dengan Tuhan. Kena sentiasa ada. Alright. So soalan yang kedua tadi Zaidi, boleh kita ada soalan ke? Ada soalan lagi? Tak, bukan, saya nak selit sikit. Ni ada abang, ada Ustaz Zul ajar saya. Tasbih, contoh tasbih ni, selagi mana korang pegang tasbih ni, selagi mana korang lilit tasbih ni kat tangan, selagi itulah dikira korang berzikir, walaupun korang tak berzikir. Betul bang? Betul kan Ustaz? Betul. Jadi panggil Ustaz abang sebab kita memang rapat. Betul bang? Selagi mana tasbih ni, tak kisah tasbih apa-apa, tasbih digital kira ke? Dia tasbih sama. Sama selagi mana dia alat. Cuma digital tu dia jadi digital kan. Tapi ulama-ulama masih berpegang dengan yang biji ni lah, klasik ni. Macam contoh, kita baca Quran dekat phone dengan baca Quran yang kita pegang mushaf. Nampak? Jadi dia tak sama.
Dia tak sama. So bila kita pakai tasbih macam ni, dia lagi menarik, dia lebih terasa, dia lebih feel. Atau kalau kita buat macam ni kan, kalau orang boleh berbangga dengan apa nama ni, gelang silver, gelang kita berbangga. Tasbih ni kita jadikan tempat. Jadi bila orang tengok pun cakap, cuma kita jangan lari cakap Assalamualaikum. Tengok ni tu. Jadi kita pakai ni, mudah-mudahan dia menjadi syiar. Menjadi apa? Menjadi syiar. Jadi orang lain tengok. Cuma kadang orang kita pakai rantai jelas-jelas haram, kau tak tegur pun. Hari ni untuk kerja agama ni tak perlu orang luar, orang dalam agama sendiri yang menjatuhkan kita. Nampak tak? Jadi pakai di tengkuk boleh, pakai di lengan pun boleh. Kalau orang boleh berbangga pakai rantai silver, rantai tak apa-apa, kan? Kita rasa bangga sebab tasbih ni kita buat rantai. Tasbih ni kita buat rantai. Nampak? Maka dengan perbuatan tadi menyebabkan kita rasa apa? Kita rasa kita bangga dengan macam mana kata? Bangga dengan agama. Kalau orang boleh berbangga dengan maksiat, kenapa kita nak malu dengan agama? Itu soalan dia. Itulah orang bangga pakai cap. Kalau orang pakai cap, maaf kalau guna cincin tasbih, gunalah apa alat pun, cincin tasbih ke, tasbih macam ni ke, kan? Jadi ikut kesedapan masing-masing. Tapi kalau orang pernah pakai tasbih digital, dengan tasbih ni, contoh ni kayak Coca, okey, ni kayak Coca. Jadi ikut sedap masing-masing. Dua-dua ni dikira alat. Dua-dua ni dikira alat. Ibarat macam kita masak nasi pakai periuk elektrik dengan masak nasi kawah pakai kayu api. Rasa dia kan lain. Rasa dia kan lain kan. Jadi terpulang kepada masing-masing sedap yang mana. Kalau orang tu dia sedap pakai tasbih kayu, pakailah kayu. Kalau orang tu suka macam ni, batu-batu macam ni, lilap-lilap macam ni, pakailah batu lilap-lilap macam ni. Kalau ada orang suka pakai macam batu jet macam ni, kan, ada nama lagi, nampak? Ada nama lagi, Ahmad. Ni untuk anak jadi kalau nampak dia ada ni lagi hujung dia. Kalau orang boleh pakai benda yang mahal untuk dunia, apa salah kita pakai? Nampak ada batu-batu lagi. Ada beza. Jadi kita pun nak pakai benda mahal lah untuk agama, tak boleh. Betul. Macam Zaidi ni pun, Zaidi punya Ustaz yang suruh Zaidi beli yang ni. Ustaz cakap dia beli benda tu mahal supaya kita sayang, supaya kita jaga dia lah. Okay, dekat apa yang Zaidi punya ni adalah kayu koka. Kalau korang tahu kayu koka ni bahtera Nabi Nuh, tongkat Nabi Musa. Lagi apa bang kayu koka? Pasti yang kayu koka yang Allah ciptakan. Dia bila kalau pergi kedai buku, dia ada satu buku khas menceritakan tentang apa itu koka. Di kedai Darussalam, di kedai buku depan Sogo pun ada jual. Dekat ni pun ada, dekat Rasniaga pun ada. Beli buku tu. Banyak kelebihan sebenarnya. Kalau tanya kat Google pun banyak kelebihan dia. Jadi, cuma kadang orang kita ni, ada kata, janganlah taksub pada kayu lah apa. Tak. Macam orang pakai baju kan. Ada orang pakai baju kot yang lawa, yang mahal. Kenapa kau punya kot ni mahal? Ini buat kat Korea. Ini buat kat sini, kat sana. Jadi masing-masing lah. Kalau tak suka, tak payahlah orang pakai. Senang macam tu kan. Ni kadang-kadang orang marah. Ni pakai kayu koka ni semua. Alah, kalau kau tak nak pakai, tak payah bising. Kan? Betul. Kalau tak nak pakai ni macam kepiak kita ni kan. Macam ni satu lebih kan kepiak. Jadi orang boleh beli kek sampai 300-400. Orang beli kek sampai 300-400. Jadi kalau kita beli kek 100-200, kepiak, kita beli kepiak 100-200 untuk pakai semayang. Sebenarnya kita berkira-kira dengan agama. Untuk agama, mahal lah minyak wangi. Nak pakai untuk semayang, jumpa Tuhan, bukan jumpa manusia. Berapa ni minyak atar RM20? Mahalnya. Tapi beli perfume Hugo Boss green, Dunhill Desire Red, okey, dia 200-300 kan. Jadi iklan untuk Dunhill, jadi iklan untuk Hugo kan. Jadi okey je, mahal-mahal boleh je beli. Begitu. Jadi untuk agama ni berkira. Soalan apa tadi orang tanya tadi? Orang tadi tanya apa hukum isteri menceritakan keburukan suami kepada orang lain. Nampak tak? Kepada orang lain. Sekejap lagi saya akan urai pula
soalan daripada Izzati, apa itu takdir mubram dan apa itu takdir mu'allaq? Apa itu takdir mubram dan apa itu takdir mu'allaq? Pernah dengar tak Zaidi? Tak pernah. Apa mubram dan mu'allaq? Mubram dan mu'allaq. Baik, kita akan urai lepas ni. Siapa nak dengar, tunggu. Okay, kita nak urai yang tadi dulu. Okay, sekejap lagi kita urai apa itu takdir mubram, apa itu takdir mu'allaq. Nah, sekarang kita nak jawab dulu soalan tadi adalah berkaitan dengan isteri menceritakan keburukan suami kepada keluarga dia. Tuan-tuan Allah sekalian, tanggungjawab seorang isteri adalah menjaga maruah suami dan keluarga dia. Sekiranya perkara yang berlaku itu di luar pada perintah syarak, menzalimi isteri tersebut misalnya, ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku, maka kalau kita ingat masa kita akad nikah dulu, ialah kita kena laporkan kepada pihak pejabat agama, kan? Pergi pejabat agama, selesaikan dengan cara yang baik supaya berlaku dengan dasar ataupun kaedah yang betul, supaya kita takut bila suami diceritakan aibnya kepada keluarga dia. Isteri cerita suami saya teruk lah, suami saya tak guna lah, suami saya macam ni, suami saya macam ni. Akhirnya keluarga pula tambah lagi, aku dah cakap dah suami kau tu memang teruk, kau jangan kahwin kan, bla 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 kan. Akhirnya benda tadi bertukar dah menjadi mengumpat wailul likulli umadatil lumadah. Ustaz, saya nak tahu apa maksud mencuri dalam solat. Okey, sekejap kita urai apa itu mencuri di dalam solat. Dalam solat pun ada mencuri Ui, banyak soalan ni nak kena tulis ni kalau macam ni. Ya Allah, kan? Jadi tanggungjawab isteri pernah berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Dia pergi rumah anaknya, dia tanya, waktu tu anak dia tak ada, tanya pada isteri dia, mana isteri kamu? Isteri, suami mana suami? Suami pergi ni, pergi mana, pergi sini, pergi sana. Isteri cakap. Lepas tu bila balik, air tanya pada anak dia, aku telah pergi ziarah rumah kamu dan isteri kamu bercakap begini-begini. Maka apa yang berlaku ialah dia kata tukar tiang rumah. Maksudnya apa? Isteri adalah tiang rumah, suami adalah tiang rumah isteri-isteri. Jadi soalannya suami burukkan isteri, sama aja. Sama aja, suami burukkan isteri pun tak boleh, isteri burukkan suami pun tak boleh. Sama aja, sama balik. Balik soalan dia sama. Tapi sama aja, sama aja. Suami pun tak boleh burukkan isteri, isteri pun tak boleh burukkan suami. Kalau suami ada masalah dengan isteri, maka pergilah pejabat agama. Kalau begitu juga suami ada masalah dengan isteri, pergi pejabat agama selesaikan. Ataupun panggillah ustaz atau siapa-siapa, jadi orang tengah untuk bincang dan selesaikan. Kalau bercerita pada suami atau isteri kepada keluarga, maka dikhawatiri benda itu akan mendatangkan fitnah lagi besar, mendatangkan musibah lebih besar, mendatangkan fitnah dan juga aib. Itu lagi-lagilah bahaya. Nampak tak? Lagi-lagi bahaya. Sebab itu kita perlukan orang ketiga, pejabat agama ataupun itulah ustaz ke imam di tempat kita, untuk kita tanyakan pandangan dia. Tuan Imam, saya ada masalah begini, apa pandangan Tuan Imam? Jadi Tuan Imam pun dia tak kenal rumah isteri kita, dia tak kenal isteri kita, kan? Isteri saya bila gaduh dia rendahkan saya, cakap gaji rendah. Macam mana tu ustaz? Isteri tak boleh menghina suami sama ada gaji rendah ataupun apa. Suami tetap tinggi di sisi Allah. Setinggi mana isteri gajinya, terkenalnya, isteri tetap di bawah suami. Isteri tak boleh, walaupun isteri dia menteri, isteri dia Perdana Menteri, isteri dia sesiapa pun, maka yang lebih tinggi daripada isteri adalah seorang suami. Kan Nabi sebut isteri bagi dia suami dia, dan suami dia bagi ibu dia. Maka hati-hati, kan? Risau kadang-kadang orang perempuan yang baik, solehah, tapi bila diuji dengan pangkat, jawatan, gaji yang lebih besar daripada suami, maka dia pandang suami sebelah mata. Ini fitnah akhir zaman. Ini fitnah. Ini fitnah. Dia pandang suami dia macam, alah, aku mengarah. Aku mengarah. Suami aku dia kerja apa je. Jangan. Redha Allah terletak pada redha suami. Besar kepala seorang isteri, suami kahwin dengan sahabat sendiri. Besar kepala seorang isteri. Hebat isteri ni. Isteri ni
Ya, saya ambil nafas dulu Allah Akbar, parah. Aduh sakit. Allah. Tinggi. Orang tinggi ya. Besar pahala kalau isteri dapat suami dan isteri dia, dan benda ni ada pun isteri yang cari calon untuk suami dia. Kadang suami dia baik dan dia ada kawan dia sakit. Pernah ada satu kes suami isteri ni, suami dia meninggal sebab kanser otak. Akhirnya isteri dia pujuk kawan dia kahwin dengan suami dia, sebab ni kawan dia daripada sekolah. Dia kesian kawan dia ni kematian suami dia, maka dipanggil kawan dia ni, dipujuk untuk kahwin dengan suami dia. Maka isteri tadi yang merisik sehinggalah mereka berkahwin. Maka besar pahala di sisi Allah mengamalkan sunnah, bahkan dia membantu kawan dia, bahkan dia menyelamatkan itu terpulang kepada iman dan keyakinan masing-masing. Kan, itu rezeki. Kalau ikut rezeki pahala memang besar lah, besar pahala. Sebab apa? Ialah satu, menyatukan masjid dengan suami dia pula. Yang kedua, dia telah menghidupkan sunnah Nabi, iaitu berpoligami. Yang ketiga, di saat kawan dia perempuan terkapai-kapai, akhirnya dia jadikan kawan dia untuk duduk sebumbung dengan dia, untuk bersuamikan dengan suaminya. Paling tidak kawan dia tadi dalam keadaan selamat. Begitu. Maka jadi rezeki dia lah. Rezeki dia. Nampak tak? Ustaz, apa hukum baca selawat hati, baca Quran hati? Pernah berlaku pada Nabi SAW. Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa kamu zikir dalam hati, kenapa senyap? Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, walaupun aku berzikir senyap, tapi Allah tetap mengetahui. Betul. Dan Nabi pernah tanya pada Sayyidina Umar, wahai Umar, kenapa kamu zikir kuat? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku zikir kuat supaya orang lain boleh ikut, orang lain boleh follow, orang lain boleh terasa nak zikir. Maka dua-dua boleh. Zikir nak kuat pun boleh, zikir tak bunyi pun boleh. Nampak? Ustaz, macam mana nak educate orang yang mempertikaikan takdir hidup kita? Hidup kita, takdir kita tak ada siapa layak untuk mempertikaikan. Sebab takdir dia pun Allah yang bagi. Senang jawapan ni. Kenapa dia nak mempertikaikan takdir kita, sedangkan takdir dia juga daripada Allah? Takdir dia daripada Allah. Jadi kenapa dia nak mempertikaikan takdir kita? Sebab dia berjaya. Dia berjaya pun bukan sebab dia, sebab Allah pilih dia jadi orang berjaya. Jadi dia tak perlulah untuk menilai kehidupan dan takdir orang lain. Nah, akulah pula cakap aku. Saya nak cakap pasal apa, Ustaz? Allah Akbar. Tu saya Allah Akbar. Okey, korang bagi soalan. Long sonok duduk dengar. Tak apa. Dari Ustaz Gaurat Izzati, takdir mu'allak dengan takdir mubram. Aku dengan Zaidi cakap jauh, Ustaz nak pergi ambil charger sekejap. Bateri tinggal 20%. Okay. Lemah iman sebab bateri dia ikut iman. Bila iman Ustaz naik, bateri akan charge. Dia main gitu Ustaz, boleh ke kahwin dua? Kita jawab selepas ni. Nak pergi ambil charger sekejap. Dia ada orang tanya nak tanya istiqomah tu antara ujian dari Allah ke? Bagi dia, istiqomah ni benda paling susah dalam dunia ni. Kita nak buat apa-apa perlu istiqomah. Kita nak buat bisnes kena istiqomah. Kita nak main gym kena istiqomah. Kita nak buat baik kepada orang kena istiqomah. Semua benda kena istiqomah. So apa-apa istiqomah ni, kita kena, benda ni istiqomah ni dalam diri kita ni, sebenarnya siapa yang hadirkan istiqomah ni? Allah. So kita kena minta dekat Allah, ya Allah, kau bagilah aku istiqomah, kau bagilah aku sentiasa istiqomah dalam mengamalkan ibadatmu. Kita kena hari-hari kena minta. Itu pun dah dikira istiqomah, sebab kita hari-hari minta untuk istiqomah. So bila kita minta ke Allah untuk istiqomah, insya-Allah Allah akan bagi kita istiqomah. Minta hari-hari kena minta istiqomah. Sebab istiqomah ni sangat-sangat susah. Nak maintain jadi baik itu memang susah. Nak maintain iman tu, iman pernah dengar orang cakap iman turun naik. Benda tu lah kita kena minta hari-hari kena minta dekat Allah.
Sebab Allah yang hadirkan istiqomah tu kat kita. Apa-apa benda yang terjadi kat kita ni semua daripada atas izin Allah. So apa-apa pun kita kena minta kat Allah. Istiqomah nak kena minta, jodoh nak kena minta, kerja pun kena tanya Allah. Semua benda lah kena tanya Allah. Lagi-lagi bab-bab agama kan, bab-bab iman apa semua ni kan, semua kena minta kat Allah. InsyaAllah kalau betul korang yakin dengan apa yang korang minta tu, InsyaAllah Allah akan bagi. Ni apa atas dasar experience jadi memang betul-betul jadi. Alhamdulillah. Korang doa-doa kan supaya kita istiqomah sama-sama lah. Ya, ada orang tanya ni. Ada orang tanya, payung emas tu betul ke kalau izinkan poligami? Mohon penjelasan. Itu kena tanya ustaz lah. Itu kena tanya ustaz. Aku tak tahu. Aku kahwin pun tak lagi. Okay. Lepas tu ada orang tanya, setiap kali berdoa kalau menangis bagaimana bagi pencerahan? Apa yang Ustaz Zul cerita sebelum ni lah. Bila kita doa yang paling senang makbul bila kita solat, kita menangis. Ada ulama' maulana sebelum cakap, walaupun kita rasa kita susah nak nangis, pura-pura nangis. Walaupun Allah tahu kita pura-pura nangis, tapi kita ada effort untuk menangis. Sebab air mata yang menitis itulah yang akan padamkan api neraka nanti. Kalau kita kalau tak boleh menangis, menangislah sebab kita gagal untuk menangis. Tak like. Tanya Ustaz yang payung emas tu. Jadi setitis air mata yang menangis kerana Allah haram bagi api neraka Allah Subhanahu. Ustaz, terangkan. Ustaz lag lah Ustaz. Lag ke saya lag? Lag Ustaz. Tapi dah okey dah. Dah okey dah. Okey dah. Terima kasih. Dah. Tengok isteri, bukan isteri marah lah. Isteri buat ayam pula dia. Maksudnya sampai pagi ni nak. Isteri pula buat ayam. Baik. Sayang, nak air? Teh panas tadi kan, yang refreshing tu. Dah dua-dua. Sayang. Awak tak payah panggil sayang. Ni lupa tak ada sayang. Krik-krik. Saya doakan semoga Izadi cepat kahwin insyaAllah. Amin. Amin. Dua-dua Pak Air biasa. Sayang, bancu ketum Ustaz. Dia yang tengah sakit ni. Allah. Tengah reply peminat. Memang tak gym dah saya ni. Allah. Thank you. Yo. Ajak bercuti sekali. Lag cepat charge phone. Oh tak. Okey. Cuba abang cakap. Okey tak? Cuba abang cakap tu gerak-gerak sikit. Tak lain lah. Diorang ni tak relax lah. Relax. Okey, soalan tadi. Bila kita baca ayat At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala, baca sampai habis. Nampak? Sebaiknya kat mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Kat mana? Illallah. Tapi ada juga at-tahiyyatul, tuan kat pun tak apa, cuma kurang tepat. Maka yang diajar dalam mazhab kita
ialah asyhadu an la ilaha illallah. Okay. Alright. Jelas. Tadi aku tanya pasal payung emas. Betul ke dapat payung emas kalau izinkan poligami? Bukan saya, viewer. Sekejap. Apa dia? Soalan dia? Oh ni. Okay ni, ada orang tanya nak tahu juga pasal payung emas tu sebab saya dah 8 tahun bermadu. Dia tanya tadi, kejap saya scroll balik. Baru bermadu baru nak tanya soalan steady. Dia tanya, sekejap, alamak dah jauh lah. Dia tanya payung emas tu wujud ke? Macam tu lah dia punya. Payung emas tu wujud ke dalam bab poligami ni? Okay, nak jawapan tentang payung emas? Okay, dengar elok. Payung emas tidak ada nas daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menyebut tentang payung emas. Saya ulang, payung emas tidak disebut di dalam mana-mana ayat Quran dan juga mana-mana hadis Nabi SAW. Cuma ianya mungkin menjadi kiasan ataupun menjadi perumpamaan. Nah begitu kan. Jadi kiasan mungkin kiasan ulama. Yang kiasan itu nak tunjukkan bila payung kan boleh tumpang. Payung kan boleh tumpang. Nampak tak? Payung tempat menumpang. Macam cerita tadi dia kahwin seorang. Tiba-tiba ada perempuan ni susah. Jadi dia cadangkan perempuan ni dikahwinkan dengan suami dia. Jadi menumpang payung. Suami tadi daripada ada satu keluarga bertukar jadi dua. Bila ada dua, yang ni ada dua anak, ni ada dua anak, maka jadi 4 orang anak. Maka benda itu menjadi payung macam begitu. Adapun dari segi ada payung emas atau tidak, itu tidak disebut dalam mana-mana nas. Jawab soalan aku. Dah, dia dah tanya tu. Okey tu. Hai, Pak Di. Sebab kau time payung emas ni kau ke depan. Tadi kau mana ada? Tak, aku kat spek lah, ya Allah. Oh, okey. Salah faham. Fitnah akhir zaman lah. Hai. Okey. Soalan tadi Izzati soalan tadi. Nah, soalan tadi. Soalan Izzati. Dengar. Nah, siapa yang nak dengar betul-betul, fokus. Dipanggil takdim mubram dan juga takdir muallak. Okey, chill. Nah, terima kasih. Kalau dia orang bagi topi tu kenapa ni? Dapat gift dapat hadiah Oh, terima kasih bagi hadiah. Semoga satu hari Ain, terima kasih bagi hadiah. Semoga Allah kurniakan Ain hidup yang berkat dunia akhirat insya-Allah. Okey, jadi faham dia lah. Oh, cap pula. Hey. Okey, terima kasih yang bagi cap marshmallow. Oh, terima kasih. Saya ni adalah orang kampung. Dari mana tahu topi-topi ni semua kan? Okey. Oh, love pula. Terima kasih bagi love pula. Bila tak boleh jawab ni. Hai. So, Ustaz jangan lalai. Terima kasih. Baik, jadi soalan tadi, terima kasih. Siapa ni? Terima kasih Scarlett Lee. Jadi Ustaz syok dengar. Terima kasih Scarlett Lee. Terima kasih. Okey, soalan tadi adalah takdir muallak ataupun takdir mubram. Okey, takdir mubram adalah takdir yang tiada ikhtiar ataupun pilihan daripada manusia. Takdir mubram adalah takdir yang mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mubram. Okey, yang tengah dengar ni tolong share lah. Tolong share. Macam mana nak bagi orang tengok ni? Bukan nak ramai tapi nak benda ni tersebar. Iaitu takdir mubram, takdir yang datang daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Zaidi pernah minta tak nak kahwin? Pernah minta tak nak lahir? Aku pernah minta tak nak jadi lelaki? Zaidi pernah minta tak nak lelaki Zaidi? Tak. Jadi, takdir mubram adalah takdir yang Allah SWT yang tentukan.
Dia jadikan kita manusia. Dia tentukan. Dia tentukan. Dia tak jadikan kita lembu. Dia tak jadikan kita kambing. Tapi dia jadikan kita sebagai manusia. Maka itu dipanggil takdir mubram. Yang takdir ini bukan pilihan kita, tapi takdir ini dipilih ataupun ditentukan oleh Allah SWT. Bila kita nak mati, bila kita nak kahwin, bila kita nak dihidupkan sebagai manusia atau jin, dihidupkan sebagai lelaki atau perempuan, itu semua adalah takdir mubram, takdir yang Allah tentukan. Adapun takdir mu'allaq, takdir mu'allaq adalah takdir yang Allah SWT di situ ada ikhtiar kita sedikit. Contoh tentang bagaimana kita pilih. Kita dapat sekolah ni, tapi kita nak pilih mana, sekolah mana. Kita dapat sekolah MRCM ke, ataupun kita nak pergi sekolah kebangsaan contoh. Dan bila masuk dalam sekolah tu pula, dia nak jadi orang yang aku malas study, maka dia jadi orang yang tak study. Kan, contoh macam Zaidi, dia kata, Ustaz, saya tak study pun tak apa Ustaz, saya memang orang Kelantan kan, makan budu memang bijak, set bijak, dia kata apa, set kita jangan pecah, mandi telanjang, contoh. Jadi dia kata suka, kita suka, contoh kan. Jadi itu kita pilih. Chill kan. Terima kasih hari ini, terima kasih. Jadi maksudnya benda tu diberi ataupun atas pilihan kita. Alright. Nampak? Faham tak? Jadi takdir dipanggil takdir mu'allaq. Maksudnya apa? Takdir mu'allaq ini adalah kita ada pilihan. Ada pilihan. Allah dah jadi kita Islam kan? Allah jadi kita Islam. Kita ada pilihan nak solat ke tak solat. Jadi kalau kita solat, kita telah mendapat redha Allah dengan kita memilih untuk solat. Oi, sampai dua Mana ada dua pilihan, tak tahu mana satu lah. Bini bagi. Yelah, sebab ada dua itu yang siapa buat tu, ada dua tu. Bini dua ke atau mak satu bini satu ke? Dua-dua mak. Allah ya salam. Dah terbaik. Jelas tak? Bang, lepas tu okey. Hari tu ada isu pasal bab mengata, macam mengata. Macam hari tu abang dah huraikan bab maafkan orang, ataupun kita boleh maafkan orang, ataupun kita boleh tuntut maaf tu dekat akhirat. Hari tu abang explain macam mana bang? Allah akan bagi apa? Orang itu buat hutang. Kalau orang hutang kita, contoh Zaidi hutang dengan aku bagi Zaidi pinjam duit selama dan hutang ni kena ada tempoh. Okey, dia kena ada tempoh. Kenapa kena ada tempoh? Supaya datang keberkatan. Ini kena faham, ni kena orang tak faham. Bagi terima kasih yang bagi donat, terima kasih banyak kan. Okey, jadi dengar elok, untuk istilah apa yang orang kata, istilah hutang, kita kena bagi tempoh untuk dapat keberkatan tadi. Okey, kau nak pinjam duit aku bagi tempoh sekian. Selama tempoh tadi aku bagi pinjam, maka aku akan dapat pahala yang sedang berjalan sebab dia bagi pinjam. Tiba-tiba tak semana-mana dia jadikan tak apalah, halal je lah kat Zaidi pun dah nak kahwin tak lama lagi, nak pakai duit, jadi dia halalkan. Bila dia halalkan, maka di mahsyar esok Allah SWT akan beri keampunan pada dia. Soalan kita, kalau dipilih pilihan, terima kasih bagi love, soalan dia adalah kita nak duit kita balik ke atau kita nak keampunan di mahsyar Allah nanti. Kalau orang yang faham agama, ya Allah obor kan, jadi macam tu lah. Dia Tapi asal jadi buat nampak comel jadi buat nampak macam bobo comel, kita buat dia nampak dah macam belangkai. tak, bang. Tadi abang cakap bab hutang. Ini macam dari segi nak maafkan orang, macam orang tu buat salah kita ke, samalah. Sama. Okey. Jadi maksudnya cuma hutang ni lagi berat sebab apa? Hutang ni melibatkan duit. Tapi maaf ni melibatkan hati. Jadi kan cakap semalam,
Macam mana nak tahu iman dan amal kita cantik? Iman dah cantik, amal dah cantik. Tapi kalau hati yang cantik, itu kita dapat rasa. Nampak? Itu kita dapat rasa bahawa kita memaafkan orang. Jadi bila dapat hati yang boleh memaafkan orang, maksudnya hatinya sangat baik. Maka dunia dia maafkan orang, saat kita memaafkan orang, saat itu Allah maafkan kita. Oh, ini tulis panjang ni, midi forever. Ustaz, curi dalam solat Ustaz, please. Syok dengar kalau Ustaz yang jelas, mudah faham. Baik, curi dalam solat. Okey. Okey, boleh jadi. Okey, curi dalam solat. Okay, dengar. Look. Midi forever, thank you. Mencuri dalam solat disebut dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad. Disebut dalam hadis Nabi SAW menyebut, hadis ini riwayat Imam Ahmad mengatakan bahawa seburuk-buruk amalan ialah mencuri di dalam solat. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat, ni nak tahu tak? Seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam solat. No. Sahabat dengar, sahabat taklah kata no, tapi maksudnya, kenapa tiba-tiba Rasulullah cakap macam ni? Maka sahabat ada Rasulullah, maka sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah yang dimasukkan dengan mencuri-curi di dalam solat? Chill. Alright. Terima kasih Magigi, terima kasih banyak. Thank you. Oh yeah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Soalan tadi. Nanti marah pula si Midi Forever tadi. Oh, aku. Oh, ni apa dah bagi cermin pula dah. Ya Allah, cermin. Cermin apa macam mana jadi? Tak tahu. Oops. Macam tu. Okay. Ustaz jangan lalai. Okay. Terima kasih. Maaf. Sorry, terlalai pula. Okay. So, back to topic. Jadi soalan. Oh, ni ada ini pula dah. Apa angsa getah? Oh, terima kasih bagi angsa getah. Jadi soalan tadi dia kata soalan Didi Forever tadi dia kata pencuri dalam solat. Okey, Aisyah, baik, marah Aisyah. Okey. Ustaz banyak main lah. Tak, saya serius ni. Dia orang ni yang main. Okey, saya serius lah. Okey, saya serius. Suara Zuarifin oh. Suara Zuarifin. Assalamualaikum. Hai. Sihat semua. Okey. Jadi dengan solat. Alright. Jadi Ustaz serius. Okey, Ustaz serius. Marah dia orang ni. Okey. Jadi yang disebut dengan pencuri dalam solat tadi adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Menyebut tentang bila Nabi kata seburuk-buruk, dia kata apa? Seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia adalah cat pula. Hey. Okey, seburuk-buruk manusia adalah pencuri solat. Jadi sahabat terkejut dengar. Kan? Sahabat terkejut dengar. Maka sahabat tanya, apakah yang dimasukkan dengan curi dalam solat? Sahabat tak faham. Kan? Sahabat tak faham. Ustaz lalai dengan gift. Bukan lalai, terkejut. Tak benar-benar dapat gift. Jadi dapat gift terkejut. Main obor-obor, bau macam-macam. Kan? Jadi tak tahu nak abang benar. Yeah. Okay. Actually back to topic. Jadi bila Nabi bagi tahu obor-obor lagi, macam mana jadi? Obor-obor. Tak jawab lagi. Korang jangan bagi gift dulu. Bagi jawab soalan dulu. Okey. Terlebih ketul ni Ustaz. Baik. Seumur hidup saya, wallahi demi Allah, setitik air ketul mesti tak pernah minum lagi. Tapi siapa yang pernah minum, rezeki. Alhamdulillah. Baik. Serius. Alpine serius. Oh, bukan serius. Sorry. Silap pula dah. Jadi, bila Nabi tanya, Nabi tanya dekat Nabi beritahu sahabat, ya Rasulullah, seburuk-buruk manusia ialah pencuri dalam solat. Maka sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah yang disebut mereka yang mencuri dalam solat? Macam mana nak curi dalam solat? Takkan dalam solat curi ayam, takkan dalam solat curi itu curi ini.
Maka dalam solat itu dia kata apa? Dalam solat mereka tidak menyempurnakan rukuk dan sujud mereka. Maksudnya tak menyempurnakan macam mana? Maksudnya dia rokok dalam keadaan curi. Contoh Contoh dia rokok. Okey, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey, sepatutnya rokok mesti rokok sampai habis. Turunkan badan rapat, tangan lurus. Nampak tak? Okay, nampak tak orang beriman rokok macam mana? Nampak tak? nampak. Nampak tak? Ada bukan rokok, kadang ada orang rokok macam ni. Dia rokok sikit, betul lah kaki ke depan. Allah. Nampak tak? Dia tak rokok dengan sempurna. Nampak tak? Dia tak rokok dengan sempurna. Dia curi rokok. Dia rokok pun. Ataupun dia rokok lah kerana tak ada tomanina sikit Allah. Macam yang berada kat Indonesia tu. Alhamdulillah bi'ana Rahman ya Allah ya kasih nasir wa siratal ladzina taqabbal tallin amin. Macam tu. Nampak tak? Jadi solat mesti sempurna. Dan solat, waktu solat tangan dibuka. Ni lutut macam ni. Ni. Buka jari, pegang lutut. Pegang macam ni. Bukan macam ni. Bukan kuncup. Kena buka jari. Macam ni. Buka, pegang kepala lutut. Kepala lutut kita, bukan kepala lutut orang. Allahu Akbar. Pegang kepala lutut orang tak? Kepala lutut kita. Bila nak sujud, jangan buka jari. Bila nak sujud, tutup. Sujud, tutup. Nampak tak? Perempuan pun sama lah. Cuma perempuan dalam telekong lah. Nampak tak? Jadi, itu yang dimaksudkan dengan pencuri di dalam solat. Boleh kursi ni main saja, payah nak tarik. Sajalah abang main. Bagi nampak sikit. Jadi lebih tahu. Actually, jadi maksudnya dalam hadis tadi hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan bahawa mencuri dalam solat ialah tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Dua je. Saya orang Kedah, orang kuling Kedah, tak tahu nak habak. Okey, berapa kursi sujud sahaja? 1000 lebih. Bang, maksudnya rukuk dan sujud sahaja. Ya, sebab kebanyakan orang culai kat rukuk dengan sujud lah. Faham? Tempat yang kita suka culai kat mana? Sujud. Nampak? Sujud. Ustaz jadi mutawif pergi umrah tak? Baru je balik umrah. Baru seminggu balik umrah. Doakan bulan 2 pergi pula insyaAllah. Korang kena follow. Korang perasan tak video TikTok yang jadi post tu? Kan Ustaz Zul yang bercerita tentang Bukit Uhud tu. Ustaz Zul dia lebih suka bercerita pasal sirah. Bila kita nampak kita lalu kat laluan Abwa, Ustaz cakap inilah tempat Ibu Rasulullah meninggal. So kat situ kita dapat imagine semua perjalanan apa semua. Best, super best bila korang memang tak menyesal lah. Benar. Pergi dengan Ustaz Zul, Ras Niaga Travel. InsyaAllah. Pergilah dengan mana-mana pun. Kan? Dapat ni pula bunga. Berapa pepet. Terima kasih. Tak apalah, pergilah umrah dengan siapa pun. Yang penting sampai. Tapi rezeki Zaidi, kita orang pernah pergi musafir sekali, pergi umrah sekali, memang kenangan lah. Kan malam-malam lepak kat bilik, bercakap tentang kehidupan. Memang best lah. Sebab bayangkan korang dapat tengok gambar Zaidi kat live. Ustaz, aku dapat duduk sebilik dengan Zaidi, sembang. Bila Zaidi pakai perfume, wangi satu hotel. Bukan satu bilik, satu hotel. Macam tu lah. Kan? Aduh, Ustaz boleh tak tunduk cara solat? Solat duduk dengan betul. Okey, bab solat duduk ni. Bab solat duduk macam ni tau. Solat duduk dia mesti bergantung pada keadaan orang. Jadi faham dia tak boleh sama semua. Dia solat mestilah keadaan masing-masing. Contoh, kalau dia solat dia boleh berdiri. Okey, dia boleh berdiri, maka dia sembahyang berdiri. Diri sampailah dia rasa lutut dia dah goyang sakit, pinggang dia sakit, baru dia duduk. Faham tak? Dia tak boleh kata alasan lutut dia sakit, pinggang dia sakit, dia terus sembahyang. Allahu Akbar. Dia tak boleh macam tu. Selagi dia boleh berdiri, dia kena berdiri dulu. Nampak tak? Lepas tu katalah, tapi dia boleh rukuk. Lepas tu dia kena rukuk. Tadi kan contoh dia berdiri. Dia berdiri, tiba-tiba dia sakit lutut, dan dia duduk. Faham?
Bila dia duduk, dia tengah sembahyang duduk, bila nak rokok, dia boleh bangun tak? Dia boleh bangun rokok. Maka wajib dia bangun rokok. Bangun, Allahu Akbar. Dia kena rokok sebab dia boleh rokok. Tapi dia tak boleh sujud, Ustaz. Okey, sujud tak apa, dia duduk balik. Sujud dia duduk balik. Nampak tak? Terus lagi, dia bangun rakaat kedua, sebab dia tak boleh sujud. Bila dia bangun rakaat kedua, Allahu Akbar. Dia boleh berdiri tak? Dia boleh berdiri. Maka wajib dia berdiri. Faham? Maka wajib dia berdiri. Sebab apa dia wajib berdiri? Sebab dia boleh berdiri, cuma dia tak boleh sujud. Bukannya bantai duduk sampai habis. Ustaz, terima kasih bagi perkongsian semalam. Saya main bola. Saya punya lutut, lutut saya ACL. Lutut saya dia punya tempurung tu terkeluar, dia punya tendon tu terputus. Dia jadi macam Zaidi bang. Dia jadi macam Zaidi. Jadi saya dah tak ada solat duduk saya solat macam Ustaz cakap tu lah. So selagi mana saya boleh berdiri, saya berdiri dulu. Allahu Akbar. Betul. Saya duduk. Yang bila rasa sakit tu saya duduk lah. Macam Ustaz cakap selagi mana saya boleh berdiri, saya berdiri. Kemudian lepas dah sujud tu, saya terus berdiri. Betul Ustaz? Betul, tepat sekali. Lepas tu ada orang tanya, kalau yang pregnant pula tak boleh sujud. Sama juga, berdiri dulu. Ustaz, berdiri dulu. Kalau Ustaz tolong tegur saya Ustaz. Saya solat macam ni. Kalau salah Ustaz tegur tak apa. Saya tak boleh macam Ustaz tadi kata, Ustaz rukuk kan. Saya tak boleh rukuk sangat Ustaz. Allah Akbar. Sini Ustaz. Allahu Akbar. Lepas tu baca Al-Fatihah dengan surah kan. Lepas tu pun saya tak boleh rukuk yang sempurna tu Ustaz. Boleh tak saya duduk, Allahu Akbar, lepas tu rukuk. Baik. Selagi boleh rukuk, maka rukuk sekadar yang boleh. Faham. Maksudnya kalau tak sempurna itu tak apa? Tak apa. Yang kita masukkan tadi, yang Nabi sebut mencuri dalam solat adalah dia sengaja rukuk. Kan Nabi sebut tadi, seburuk-buruk manusia adalah mereka yang mencuri dalam solat. Okey. Dan solat itu apa dia sebut? Mencuri dalam solat ialah mereka tidak menunaikan hak rukuk dan sujud yang sempurna. Maksudnya dia boleh rukuk tapi dia sengaja tak nak rukuk, maka dia mencuri. Dia boleh sujud tapi dia saja tak nak sujud, dia mencuri. Maka batal semayang, batal dan haram hukumnya. Semayang tadi jadi batal. Maka kalau boleh rukuk, sekadar mana boleh rukuk faham. Kalau tak boleh langsung, tak boleh Ustaz, saya kalau rukuk mati. Jangan rukuk. Allah. Aku minta Syahir lah. Syahir sebagai mesak merangkap pemain bola sepak yang berjaya dekat Singapura. Saya sebelum ni cakap kat Zaidi, saya cakap ada ACL. InsyaAllah sembuh tu. Lepas saya rasa, Ustaz, ya Allah, dia punya sakit. Jadi jalan tu rasa seriau, rasa ngilu. Jadi maksudnya selagi boleh rokok, selagi boleh sujud. Dia tak boleh terus Allah Akbar tu duduk, tak boleh, sebab dia masih mampu berdiri. Duduk belagak lah tu, Allah Akbar. It's all. Abang belagak orang. Orang pula tengok, lah betul ke? Batal dua-dua. Bukan sebab rokok, sebab tukar. Kan? Orang tua-tua kan kadang dia semayang dia suka tengok orang. Pasal kat masjid-masjid kadang orang bomok-bomok ni kan. Allah. So Ustaz, kadang-kadang kita tertegur dia pun kurta Rewin tu. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah dengan surah, rukuk ala kadar je. Maksudnya yang mana mampu lah. Bukan, jangan sebut ala kadar. Ala kadar tu lah dikira mencuri. Bahasa yang lebih tepat adalah rukuk sekadar yang mampu. Okey. Cuba aku rukuk sezakat yang boleh. Cuba tengok. Apa? Yalah, memanglah sakit, tapi setakat yang boleh rukuk setakat mana? Okey. Cukuplah sekadar tu boleh rukuk kan? Maka dikira boleh rukuk lah. Faham. Lepas tu Allahu liman hamidah. Lepas tu nak sujud tak boleh duduk. Allahu Akbar.
Nah, duduk rokok. Betul. Allahu Akbar, bangun. Lepas tu rokok balik. Sujud balik. Allahu Akbar. Okey, ni rakaat kedua. Bangun rakaat kedua. Allahu Akbar. Berdiri balik. Sebab boleh berdiri kan? Rakaat kedua tak ada takbir. Dengar elok. Rakaat kedua dengan keempat tak ada takbir. Kita cakap dalam kelas malam kan? Cik, tegas pula. Takbir hanya ada pada rakaat pertama dan rakaat ketiga. Pertama dan saya dengan saya senyum. Pertama dan ketiga. Okey, contoh kita sujud yang pertama kan, rakaat pertama sujud kedua, kita nak naik rakaat yang kedua. Betul? Nak naik rakaat yang kedua, terus naik takbir Allahu Akbar. Tak payah takbir dah, terus qiyam. Barak. So di sujud rakaat kedua Allah. Bangun terus qiyam. Correct. Yeah my boy, you my boy. Okey. Satu. Semayang macam tadi balik rukuk, lepas tu sujud tahiyat kedua, tahiyat awal lah kan. Rukuk. Lepas tu rukuk, lepas tu sujud macam tadi duduk. Lepas tu sujud ni. Okey, lepas tu okey, tahiyat pun duduk. Naik rakaat ketiga, baru takbir balik. Naik. Ni rakaat ketiga. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rakaat ketiga takbir. Sagi semayang, naik rakaat keempat tak ada takbir, terus qiyam. Faham? Jadi kalau semayang subuh, sekali takbir saja, rakaat pertama saja. Rakaat kedua tak ada. Alright, naik rakaat kedua tak ada. Semayang maghrib, rakaat pertama ada, rakaat ketiga ada. Semayang zuhur, asar, isyak, rakaat pertama, rakaat ketiga. Faham? Dan takbir ada 3 jenis. Satu, Allah, jari ni, ujung jari tengah sama dengan telinga. Allahu Akbar, chill. Okey. Alright. Satu. Ini ujung jari tengah ni. Ujung jari tengah, dia paras-paras telinga. Allah, tangan mesti ke depan. Tak boleh nak, oh Ustaz saya akan calo. Allah, tak boleh. Calo tak calo, cannot. Okey. Jadi macam ni. Allah. Jadi jari tengah ni dia paras telinga, nampak? Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, dia tinggi sikit. Allah, ibu jari paras telinga. Dekat depan ni, Allah, paras telinga. Yang ketiga, kena telinga. Allah, kena telinga. Allah, tapi dia tahu kan? Allah, dia cari pula. Lupa apa dia telinga sebelah tak ada. Mampu nak jumpa. Kan? Jadi, satu, macam ni. Ujung jari, telinga. Yang kedua, ibu jari kat sini. Yang ketiga, dia kena anak telinga. Allahu Akbar. Okey. Dengar elok. Bila dia start, kalau dia macam ni, rakaat kedua pun dia kena macam ni. Sama. Dia tak boleh rakaat pertama macam ni, rakaat kedua macam ni. Alang-alang Ustaz, garut telinga sekali. Tak boleh. Jadi kalau rakaat dia start dengan Allahu Akbar, sagi sami Allah pun dekat tu. Sagi dia nak rakaat ketiga, Allah. Dia paras yang sama. Gaya yang sama. Bang, betul ada orang tanya. Kalau kita tak angkat rakaat ketiga tu, dosa ke? And wajib ke kalau kita... Dia tak dosa. Dia tak dosa dan tak salah dan tak batal. Cuma nampak tak mengaji. Kalau rakaat kedua pun kita angkat pun boleh. Cuma nampak. Macam kita main bola. Baling tak betul, satu padang marah kita. Kau baling bagi betul lah bodoh. Ada kalau baling tu bola masuk dalam padang. Masuk kan? Dapat tak kat orang? Dapat. Tapi kaedah tu tak betul. Macam tadi kan? Ada orang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum. Oh, macam rap pakai jari. Kan? Tak salah. At-tahiyyat tu tak salah. Tapi kalau orang mengaji dia faham. At-tahiyyatul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tengok tahu dia mengaji. Kita pun buat macam ni. Weh, kau apa? 3 hari. Kita geng. Kan? Jadi kita tahu dia mengaji. Macam kita ambil wudu kan? Kita ambil wudu. Ni kaki. Ni contoh ni kaki kanan. Ni kaki kiri. Nampak? Kaki kanan, kaki kiri. Nampak?
Jadi kita kalau orang mengaji, dia akan ambil jari kiri, tangan kiri. Tangan kiri, jari kecil dia akan selak. Ni dipanggil selak. Kaki kanan dan kaki kiri pakai jari yang sama. Jari paling kecil sebelah kiri. Okey. Ni. Wah, dia selak. Dia selak. Itu. Nampak? Jadi dia selak ni. Nampak? Dia selak kaki dia kiri dan kanan. Kiri dan kanan pakai jari kiri. Jari kiri yang paling kecil ni, dia pakai jari tu. Maka bila orang tengok, orang tahu dia mengaji. Kalau nak pakai semua jari boleh tak? Contoh basuh kaki buat macam ni. Boleh. Tapi nampak nak mengaji. Tak ngaji lah. Sama macam yang benda yang orang letak dekat atas kepala tu Ustaz Yang Itu macam igal. orang letak. Itu dipanggil igal. Igal. Ustaz, kan rukun untuk ambil solat kan, rukun wuduk kan menyalah putih rambut kan. Maksudnya kita ambil air sebahagian rambut kan. Kalau orang tak nak basuh ubun, basuh kat belakang, dikira sah tak? Ubun ni rukun. Apa? Macam janganlah gelak. Dia kata bukan basuh rambut, basuh anak rambut. Okay. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu 6 kan? 6. 4 basah, 2 tak apa, tenang. Rancangan ni Ustaz tanya, Ustaz jawab. Tenang. Alright. 4 basah, 2 kering. 2 kering tu apa? Niat dan tertib. Niat dan tertib. Niat basah tak Ustaz? Saya dah basahkan niat saya. Oh, itu Zaidi. Orang perempuan tengok dia, tengok Syahir basah tu. Tu basah. Tu basah niat maksudnya kan. Jadi basah niat tak basah. Lawak Ustaz ni. Saya tak lawak, saya serius ni. Okey. Jadi niat kering. Tertib ni susunan. Kepada 4 tadi. Yang rukun 4 tadi dia. Yang rukun 4 tadi adalah basuh muka. Ni muka. Nampak tak? Ni basuh muka. Ambil wudu, terus basuh muka. Ini rukun. Muka. Yang kedua, tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Alright? Yang ketiga, depan rambut ni, anak rambut depan ni. Anak rambut depan ni, ambil sapu. Sekira-kira 3 helai rambut. Tak payahlah beria sangat sampai 1, 2, 3. Tak payah. Jadi kita tahu depan ni ada banyak rambut, ambil bagi kena. Sini dikira? Kalau orang perempuan, yang ni dikira rambut. Tahu tak? Sebab tu orang perempuan dibasahkan yang ni, faham? Kalau botak licin. Botak lincin macam mana pun rambut ada tak? Ada orang tanya kalau maksudnya kalau dia memang betul-betul botak yang tak ada rambut langsung. Botak macam mana pun mesti ada rambut. Rambut yang Ustaz, dia depan lah, bukan belakang lah. depan. Cuma sunnah macam mana? Antara yang tadi kumuh, basuh tangan, basuh telinga kan? Itu semua sunat yang digabungkan oleh mazhab-mazhab yang lain tadi tu, yang kita duk buat sampai terketik, sampai sempurna tu. Jadi yang dalam mazhab Syafi'i tadi apa dia? Basuh muka, tangan sampai siku, ubun, kaki. 4. Right? 4. Lepas tu niat tadi, masa basuh muka niat kan? Dan last sekali tertib. Kita ikut susunan tadi. Maka dia kata apa? Maka itu dikira kesempurnaan dalam wudu. Adapun yang lain, yang kumuh tu, kalau sunat. Basuh pergelangan tangan saja, sunat. Basuh telinga saja, sunat. Macam kita semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang bagi salam sebelah kanan wajib. Rukun. Sebelah kiri Sunat. Jadi mau kalau kata nak terkentut sangat, tak boleh tahan. At-tahiyyatu mubarakat, tak tahan dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh angkat punggung, terus nak ma'arik di sukun. Sah dah semayang tadi? Sah. Sebab rukun salam dah dapat. Lepas tu ada orang tanya, kalau kita terlewat bangun subuh pukul 9 pagi, adakah kita boleh terus solat?
Bukan bolehkah terus solat, memang kena terus solat. Kalau tak terus solat berdosa. Itu adakah dikira qada atau tak? Qada lah, bukan 9 tu, bukan subuh. Kita bangun-bangun, tak tengok jam apa, tak tengok tingkap, tak tahu terang ke tak. Bangun terus ambil uduk, solat. Dia duduk dalam gua. Tak kata kalau bilik macam bilik gelap macam tu. Mustahil lah, kadang kita hari ni mesti ada handphone. Jam pula mesti ada iPhone. Kan? Kalau dah memang tak ada sangat, dia mesti kena tengok nak semayang. Nak semayang mesti kena tahu waktu, bukan nak tahu waktu apa. Maka dia ada kisah bagaimana seorang perempuan pergi mengadu Nabi SAW. Mana kita jawab hadis, bukan ustaz jawab. Ustaz ilmu tak ada, ni hadis. Jadi seorang perempuan pergi mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, suami aku ni bangun subuh, semayang lambat. Maka Nabi panggil suami dia. Nabi tak komen. Nabi tak kata laki kau ni mantruk. Dia dengan ni calo. Oh, nak contoh. Terkejut saya. Kan? Jadi Nabi tak kata apa, Nabi diam. Sebab tu kita ni cahaya yang jadi amesak, jadi kapten bola kan. Kita jadi pemimpin, kita jadi ketua. Antara sifat Nabi ajak, diam dulu. Ustaz, tadi Syahim macam ni Ustaz. Zaidi pun sama. Kita tenang dulu. Panggil Zaidi. Betul ke Ustaz dengar macam ni? Dengar kata orang KL, dengar kata orang Kedah. Jadi cerita Ustaz, sunatnya saya dah ada Ustaz orang Ukraine. Nampak tak? Jadi kita jangan mandai-mandai. Macam tu Syahir kan, Kazakhstan, Gostan. Kan? Jadi dia sahabat ni jumpa Nabi, bini dah mengadu. Boleh faham tak? Bini kalau mengadu macam mana? Bini, orang perempuan kalau mengadu macam mana? Dia macam orang lelaki minta maaf lah. Orang lelaki minta maaf senang. Okey yang, abang salah. Betul tak? Orang lelaki minta maaf senang kan? Awak salah. Okey yang, abang salah. Okey? Habis. Tapi orang perempuan kalau minta maaf, awak tahu tak awak salah? Ya sayang, I tahu I salah. Tapi you tahu tak? Dia syarah pula. Tu orang perempuan. Orang perempuan dia mengaku dia salah, tapi dia ada syarah. Yang syarah tu kita pula salah. Itu fitrah. Jadi layan je kan. Manja. Okey. Jadi bila perempuan tadi jumpa Nabi, ya Rasulullah, suami aku ni semayang lambat lah, apa semua gitu gini. Maka Nabi kata, dah, saya tak kata semua perempuan macam tu, kopi latte tak macam tu, ni contoh. Kan saya kata contoh. Lelaki suka senyap Ustaz. Lelaki memang suka senyap. Sebab tu lelaki kalau bercakap jadi chef one. Jadi dia jarang bercakap, dia senyap banyak. Alright. Okay. Jadi bila isteri dia berjumpa Nabi, ya Rasulullah, suami, ya saya orang utara, Chinese look. Saya orang Kulim, Chinese look. Siapa nampak saya gelap, dia ada masalah iman. Saya tak pakai lampu-lampu kereta untuk cerahkan saya. Tak ada. Saya tak ada perlu lighting macam Zaidi nak cerahkan muka. Tak perlu. Saya tak perlu macam aku. Saya light original lighting. Okey, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Soalan dia tadi, bila Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu. Okey, panggil suami. Jadi perempuan tadi pun panggil suami dia. Panggil suami dia. Atromen nak mati dah, Atromen nak mati. Otri kan. Sini. Jadi bila isteri tadi mengadu pada Nabi SAW bagi tahu, panggil suami kamu. Jadi bila panggil suami dia datang. Suami dia kata, ya Rasulullah, ya betul saya bangun lambat. Nabi tak marah. Nabi kata apa? Nabi tak marah. Nabi kata apa? Bila kamu bangun, kamu terus solat. Nabi tak kata kan, tak guna betul kau ni hidup tak. Nabi tak marah. Nabi kata apa? Bila bangun terus solat. Maksudnya apa? Maksudnya tak semua orang Allah bagi senang bangun. Nampak tak? Tak semua orang Allah bagi senang bangun. Ada orang yang senang bangun subuh, ada orang yang susah bangun subuh. Tapi kalau kita rasa kejar rahang gelak, lain macam kan. Jadi kalau ada orang memang susah nak bangun, dia jaga pukul 9, terus dia solat. Tapi kalau dia jaga pukul 9, alamak pukul 9, tak apalah, tidurlah, nanti zuhur semayang sekali. Maka dia tidur sambung tu menjadi dosa.
Faham? Sambung dia tu menjadi dosa. Sebab apa? Sebab dia dah sedar yang dia tak semayang, akhirnya dia tidur balik, maka tu dosa. Tapi dia niat qada, betul, dia niat qada. Cuma macam saya katakan tadi kan, bila niat qada, apa hukum mukir janji? Kita tengok lepas ni. Okey, bila dia qada, dia dapat qada subuh, tapi dia hilang keberkatan waktu subuh. Tak faham? Kalau faham kot. Okay. Dia boleh qada pukul 9, dia boleh semayang pukul 9. Contoh, kita nak beli produk sunnah syahid kan, produk sunnah syahid tu kan, yang apa, ada batu sauda, ada madu, ada minyak zaitun. Syahid kata siapa beli malam ni pukul 12 sampai pukul 2, dia akan dapat gift lagi satu. Okey, siapa yang beli dalam tempoh 2 jam tadi, terima kasih Umi Riyad, kami tengah angguk Ustaz, bagus-bagus Wani, terima kasih. Jadi bila kita beli dalam tempoh tu, kita dapatlah free gift tadi, faham? Beli satu cuma satu. Tapi kalau kita beli pukul 4, boleh tak beli? Boleh beli, tapi tak dapatlah gift tadi. Kita boleh qada semayang pukul 9-10 pagi sebab tak sedar, tapi kita tak dapat waktu subuh tadi. Keberkatan waktu subuh tak dapat, cuma dapat qada je lah. Faham tak? Nasi yang panas dimasak dengan nasi yang dah masak tengah hari, baru kita makan. Kita makan nasi yang sama, betul tak saya? Tapi panas nasi tu, sedap nasi tu tak sama dengan ketika dia dimasak panas-panas. Itu maksud dia. Ustaz, ada orang tanya, ada pendapat ulama kata kalau kita bangun solat subuh pukul 9, boleh solat tanpa niat qada, minta kepastian. Dah jelas-jelas bangun tu qada kan. Bangun tu dah jelas tu waktu qada tu. Yang lagi best, Syahid, bebek Syahid, takut jatuh. Risau akhwat ni, ahli-ahli ni risau kalau Syahid jatuh. Ni live. Sekejap, Iwan tak boleh naik kan sebab 4 orang kan? Tak tahu lah. Tak tahu. Sebab live bukan 4 kan? Tinggal boleh ke kita taubat nasuha? Kalau kita tak mampu tergantikan solat yang tertinggal, boleh ke kita taubat nasuha? Taubat nasuha kena buat. Qada solat pun kena buat. Dua-dua kena buat. Kita langgar lampu merah, polis tahan. Hey, lampu merah, kenapa awak langgar? Tuan, saya nampak lampu merah Tuan, tapi saya tak nampak Tuan. Kalau saya nampak Tuan, lampu hijau pun saya berhenti. Jadi minta maaf, tetap minta maaf, betul tak? Tuan, saya minta maaf Tuan, tapi sama kena bayar lah. Kena bayar. Faham tak contoh tu? Tapi tak tahulah kalau Syahid dengan Zaidi, dengan sebab wajah boleh terlepas tu, saya tak pasti lah. Bapak Ustaz tak pernah dapat lagi lah benda tu kan. Boleh? Boleh. Ustaz, macam mana nak tukar niat imam bila kita solat sendiri, lepas tu ada orang tepuk bahu untuk jemaah? Pertama sekali mesti kita menyesal. Haram siapa pula tepuk aku ni kan. Juga perasaan yang ada dalam diri kita kan, tiba-tiba orang tepuk kan. Jadi tak payah. Dengan sebab kita tahu dia ada makmum kan kita. Contoh, sebenarnya tepuk tu tak perlu pun. Allahu Akbar, pergi sentuh, kena pula kawan tu pula ada apa, melatah ke apa ke, tiba-tiba lagi teruk. Faham? Jadi cukup dengan dia kuatkan suara dia, Allahu Akbar, ataupun dia Allahu Akbar, cak. Terus sarut cak. Terus sarut cak lah, sebab apa, kawan tu mungkin terkejut.